Ini saya dekat nak ke rumah saya sebelah Johor, dan saya dekat nak pergi ke ladang saya kat Batu Pahat, itu dekat Rengit sana. Jadi ini maknanya kiranya ni tengah-tengah lah. Itu pasal saya ada lagi, masih niaga lagi lah kat Johor tu, masih ada niaga lagi. Boleh ceritakan sikit pasal rumah Tuan Haji tak? Rumah ni macam ini semua pemberian Allah Ta'ala. Jadi saya pun nak katakan macam mana saya buat rumah ni pun, maknanya macam saya pun tak sangka. Jadi dengan yang maknanya yang rezeki Allah Ta'ala bagi ni, alhamdulillah lah, saya buat rumah yang saya tak sangka boleh jadi rumah yang keadaan yang macam ni. Lebih kurang dalam masa 3 tahun rumah ni baru selesai, dan ini pun masih belum siap sepenuhnya lagi lah. Ada lagi yang nak disiapkan lagi. Tangan dia gatal. Gatal tangan ni. Nah, ikut mama kau sana ni. Ini kayu ni sebenarnya yang sebahagian ni saya beli kayu lama lah. Kayu yang panjang-panjang, besar-besar ni maknanya kayu lama. Dan yang pendek-pendek ni kayu baru lah. Maknanya banyak yang alhamdulillah lah. Banyak kayu cengal lah yang daripada siapnya rumah ni lah. Gitu. Ini sebenarnya dah satu minat yang mendorong saya ni untuk buat niaga ni. Lagipun dulu daripada kecil-kecil ni saya dah, masa saya belum kerja polis pun, saya dah bela kambing, bela lembu tanpa pengetahuan orang tua lah waktu tu. Saya bela kat kebun, tapi orang tua tu tak pernah pergi ke kebun yang kawasan situ tu. Saya bela kambing lah. Lepas tu bila saya masuk polis tu, masa saya usahakan lagi lembu, tapi tak buat yang macam ni lah, tak buat yang sistem feedlot macam ni. Saya buat sistem ikat tepi sungai lah. Yelah, macam ada pekerja jadi suruh dia jagakan lah. Tapi manakala minat mendalam ni, saya tu buat yang feedlot lah, dengan kambing yang apa semua sekali macam tu. Sebenarnya lembu dengan kambing ni satu bisnes yang bagus lah, bisnes yang mantap, insyaAllah. Macam ni, lembu ni dia tak susah sangat nak jaga dia. Maknanya kita bagi makan, apa pun dia makan. Maknanya sakit pun kurang lah saya anggap. Berbanding macam yang lain kita nak bela macam kuda, macam rusa lah. Dia lagi lain lagi lah, lagi rumit lagi lah saya anggap. Lagi lembu ni pembiakan dia setahun sekali dah beranak cepat. Saya jaga lembu sekitar dalam 100 lebih ekor, kambing dalam 80 ekor lah, lebih kurang. Dan lembu ni biasanya dijual kepada? Untuk ni orang untuk buat korban sahaja. Maknanya kalau untuk buat kenduri majlis kahwin pun ada juga. Kalau nak jual-jual hari biasa memang tak ada lah, jual daging ke tak ada lah. Melainkan hari puasa saya jual daging lah, hari puasa. Itu tak banyak lah. Saya belajar pun daripada ayah semua. Jadi ayah yang bimbing saya, jadi dia mentor saya lah. Apa pun yang dia suruh, apa yang saya ikut je lah, apa yang dia nak. Maknanya saya ni dalam proses pembelajaran lagi, masih nak belajar lagi apa ilmu, pasal dia orang lama, jadi kita nak pandai-pandai tak tahu. Jadi apa yang dia ajar kat saya, jadi saya ikut je lah apa yang dia nak. Saya dulu duduk kat bandar. Bila duduk kat bandar, 2-3 rumah selang tu, maknanya kita cuma kenal muka dia je, nama kita susah nak cam. Tapi keakraban ni kat sini ni alhamdulillah, memang saya rasa memang seronok lah dengan masyarakat yang lebih-lebih lagi ni. Jalan Mawar ni, lorong sini ni, alhamdulillah, maknanya bagus lah, perhubungannya tu memang baik. Masa mula-mula pindah sembarangan, macam apa yang duduk best ni kat sini, macam yelah bandar nak duduk kampung, macam yelah kita dah biasa taman, tak biasa kotor-kotor, tak biasa nyamuk ya. Dengan bau-baunya ni tak biasa. Jadi cakap dengan ayah, tak naklah duduk kampung ni, tak best je kan. Saya cakap, cubalah duduk kampung. Ayah memang dari dulu dia niat nak buat rumah kat kampung. Memang dah dia kerja polis dulu kat Taman Yu dah sekitar beberapa tahun lah. Memang dia dah niat nak buat rumah kat kampung. Jadi ikutkan je lah. Nak tak nak pun saya kat sini duduk sebulan, masa tu belum macam orang cakap tak selesa lagi lah kat sini.
So bila mula start rasa selesa? Bila start merasa selesa, start raya lah. Bila kita dah duduk sini, ramai yang datang rumah macam seronoknya. Lagipun saudara-saudara dekat kat sini. Jadi diorang datang melawat, tanya perkembangan macam mana duduk sini, okey tak? Dengan orang masyarakat kampung sini, alhamdulillah semua layan okey lah, baik. Penduduk sini pun alhamdulillah dia sebenarnya bermasyarakat lah sini. Nak katakan memang ini memang dah macam mana je saya nak cakap ni. Ini maknanya dah amanat Allah itu je. Rezeki tu dia punya, apa harta yang kita ini pun kita punya. Jadi itu kewajipan saya. Jadi kita kena sembangkan wang ringgit, ya, kayu sampai sehingga siap. Jadi alhamdulillah. Jadi dengan terbinanya 2 biji surau tu, maknanya yang saya bersyukur ni baru adanya bangunan rumah ni. Mungkin kalau saya tak buat surau tu, bangunan ni memang tak ada lah pada saya. Pasal saya buat rumah ni pun tak ada persediaan apa-apa. Cuma kayu sikit-sikit saja. Dan wang ringgit pun masa tu belum tersedia. Gitu. Jadi memang betul lah janji Allah ni. Kalau kita buat untuk dia, maknanya dia akan bagi kita yang berlebih-lebihan macam tu. Dan sekarang ni saya tengah menyiapkan projek buat masjid ni lah, dekat Bandar Baru sini. Gitu. Simpang Renggam ni, jelah saya tak berapa sibuk sangat. Apa kemudahan tu sebenarnya ada, maknanya nak pergi keluar je dekat, nak apa semua senang lah. Sini ni bagus lah, dan tak berapa sibuk sangat lah. Dulu kalau saya duduk kat bandar ni, rasanya ketenangan ni kurang, dia terlampau sibuk. Kalau kat Simpang Renggam ni, rasanya bandarnya ni okey lah. Saya nak pergi ke Renggam senang. Lebih-lebih lagi kalau kat Renggam ni ada cendol yang istimewa tu. Pada saya suka yang Renggam ada cendol. Jadi yang Simpang Renggam ni mudah lah nak cari barang-barang spare part apa, enjin apa semua ni senang lah saya. Harapan saya maknanya insyaAllah kalau maknanya saya lebih berminat, maknanya dia nak meneruskan projek saya ni lah. Segala maknanya kebun ke, lembu ke, apa ke. Jadi saya, wawasan saya pun lembu tu saya nak besarkan lagi sebenarnya. Mungkin sampai ke 100 ekor untuk ibu. Jadi mungkin untuk nanggung anak-anak saya ni, insyaAllah tak perlu kerja lain pun dia boleh tertanggung sebenarnya. Itu walaupun, tapi kena gigih lah, kena gigih. Lagipun di kebun ladang-ladang tu ada juga kan, boleh uruskan lah. Sebab tu saya pendekatan kat kebun tu, yang sawit lah. Jadi yang tanaman kontan, macam tanaman hasil tahun yang orang belum buat lagi, macam contoh ladang petai, orang tak belum buat, dan harganya pun kita mudah persaingan. Jadi persaingan ni kurang. Jadi itulah yang kebun sawit tu saya tukar dengan kelapa, tukar dengan sawit tu maknanya kena masih ada lagi. Cuma yang lain-lain tu saya tukar dengan kelapa, dengan bok petai ataupun buah-buahan itulah. Jadi yang mudah nak jual. Lepas tu kalau sawit ni kita, ya macam saya ni, anak cucu saya ni rasanya macam dia tak pandai lah nak nyawit. Itu maknanya tak ada pengalaman kecuali orang Indon. Sedangkan saya sendiri pun tak pandai nak nyawit. Tapi sawit tetap nak kena ada, nak membelinkan balik ekonominya tu. Simpang Renggam tak ada masalah bagi saya, pasal kemudahan banyak. Saya nak cari makanan lembu, nak cari makanan kambing, semua ada kat sini. Maknanya potensi untuk ternak lembu kat Simpang Renggam boleh berkembang lah. Boleh berkembang. Saya kebanyakan customer saya ni daripada Johor Bahru, Pasir Gudang, daripada Mersing pun ada. Ada cari lembu kat sini lah. Maknanya customer tu tak putus lah nak cari lembu sejak Raya Haji ni.